Mendaki gunung adalah aktiviti lasak yang memerlukan ketahanan mental dan fizikal pesertanya. Orang yang menyertai aktiviti sedemikian dianggap manusia yang berhati cekal kerana sanggup melalui liku-liku kepayahan yang perlu mereka tanggung akibat mengambil keputusan sedemikian. Walaupun mereka akan berhadapan dengan masalah keletihan keperitan anggota badan seperti kaki, pinggang dan tangan kerana berusaha untuk melangkah dan menggunakan anggota itu untuk tujuan mencapai matlamat dan sampai ke tempat yang dituju. Namun, setiap pendaki juga pastinya akan berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan lain seperti masalah bekalan air minum, diganggu makhluk gaib, berhadapan dengan haiwan buas yang sedang memburu mangsa sebagai makanan dan mencari air minum di samping batu yang mudah runtuh, jalan yang becak dan licin serta berhadapan dengan kayu yang merintangi laluan semasa mendaki itu. Walau bagaimanapun cabaran yang bakal dan akan dihadapi oleh setiap pendaki, mereka sudah bersedia ke arah itu dan kejayaan sampai ke puncak adalah matlamat utama yang sentiasa diharapkan oleh setiap pendaki. Sejajar dengan itu, kami yang terdiri pada Azmi Muhammad Saleh penulis, Anis Sabirin bin Azmi anak keempat penulis, serta Muhammad Nasruddin Muhammad Nur atau Din telah melakukan ekspedisi Gunung Ring kedua pada 8 September 2012 yang lalu. Tujuan ekspedisi kami ini adalah untuk menggeledah ruang Gua Payung sehingga ke puncaknya. Gunung Ring dan Gua Payung ini letaknya di laluan terusohor Lebuh Raya Timur Barat, Jeli di Kelantan dan Gerik di Perak, dekat Kampung Batu Melintang, Jeli, Kelantan yang juga bersempadan dengan Gerik di Perak. Dari Kota Baru, Kelantan, kami bertolak kira-kira jam 2.30 petang. Setelah menunaikan solat Zuhur di stesen minyak Petronas dekat Batu Melintang, Jeli, Kelantan. Kemudiannya kami bertolak ke lokasi gunung itu dan kami memasuki Gua Payung di Gunung Ring jam 4.15 petang. Setelah berbincang di hadapan Gua Payung yang juga di kaki Gunung Ring itu beberapa ketika, kami pun memulakan langkah memasuki Gua Payung yang pada masa lampau gua berkenaan banyak menyimpan kisah-kisah misteri seperti penemuan baju milik Puteri Sadong, penemuan emas asli dalam Gua Payung itu dan jelmaan makhluk halus seperti nenek kebayan. Ketika memasuki muka Gua Payung dari laluan pejalan kaki tingkat bawah, penulis sempat merakam foto menarik sehinggalah ke tingkat 3 Gua Payung. Dari dalam gua berkenaan, kami kemudiannya keluar dari arah pintu gua di tingkat 2. Dari arah gua di tingkat 2 itu kami memasuki dan kami sempat melihat pemandangan gua dalam gua yang samar-samar dipanah cahaya mentari dari luar gua. Kami juga sempat melihat beberapa lubang gua yang menuju ke arah laluan lain. Namun kami tidak berkesempatan untuk menyusurnya kerana tidak membuat persediaan peralatan seperti lampu dan tali disebabkan suasananya yang agak gelap. Suasana di dalam guanya walaupun setengah tempat agak kelam dan gelap, namun kami dapat melihat dan melangkah perlahan-lahan. Anak telinga kami dapat mendengar bunyi suara kelelawar terbang dan bernyanyi riang di dalam gua diikuti bunyi suara air mengalir di bawah gua tersebut. Hembusan angin dari arah bawah gua dan dari luar di tingkat 2 dan tingkat 3 di Gua Payung berkenaan sesekali dapat menyejukkan tubuh badan kami yang sejak tadi terasa bahangnya kerana terpaksa menerjah, melompat dan memanjat batu-batu gua yang agak besar melebihi ketinggian peserta kami.
Melihatkan corak batu-batu di dalam gua yang kami merasakan telah berlaku suatu runtuhan kecil kerana terdapat di antara batu-batu tersebut yang pecah berderai menjadi kecil. Namun bagi batu-batu gua yang masih kuat dan pejal seolah-olah tidak berganjak, malah setia dengan kedudukannya dalam gua berkenaan. Dari tinjauan peserta kami dari dalam gua tersebut juga sempat melihat beberapa corak batu dalam gua, termasuk stalaktit gua yang terbentuk agak lama. Perubahan dalam gua berkenaan sewajarnya berlaku kerana usia Gua Payung dan Gunung Ring telah berdekad lamanya, melebihi usia 1400 tahun dulu. Kejadian yang meranapkan pesta dan tamasya mengadu kehebatan haiwan tentunya menyebabkan batu-batu berbentuk haiwan yang ditelangkupkan Gunung Ring mungkin ada yang masih kekal sehingga kini, dan ada sebahagiannya mungkin telah dimamah usia, telah runtuh akibat beberapa faktor. Namun aktiviti pendakian ini tidaklah memakan masa yang lama. Berikutan keadaan hari sudah semakin gelap. Kami mula beredar turun dari bahagian atas gunung mulai lurah dan batu-batu pejal Gua Payung itu. Kami keluar dari gua tersebut pada jam 5.20 petang. Selepas itu kami bergegas ke arah Sungai Ring yang setia mengalir tenang, yang pada masa itu sudah semakin cetek akibat berlakunya kemarau. Kami sempat bergambar di salah satu lokasi di Sungai Ring itu dalam keadaan cuaca mendung. Kami bertolak pulang jam 6.50 petang. Mungkin suatu masa nanti jika diizinkan Allah, kami berkesempatan menongkah sebuah gua aneh di perut bumi dan puncak Gunung Ring, kerana di puncaknya tercatat 1001 sejarah tersirat tentang Gunung Ring sebagai sebuah istana yang menjadi tempat bersemayamnya puteri legenda negeri Kelantan dikenali Puteri Saadung atau Puteri Maryam Raja Loyor.